Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang saya raikan, rakan-rakan yang saya raikan. Jadi kali ini Alhamdulillah dah berkesempatan untuk kita sama-sama ada satu lagi video ni. Alhamdulillah hari ini saya dapat susunkan ruang untuk satu lagi topik perbincangan. Yang ini saya sambung sebenarnya daripada perbincangan dalam video terdahulu tentang pengarah, tentang menjadi pengarah dalam sebuah syarikat. Jadi topik pada hari ini saya ambil peluang untuk membawa satu lagi, iaitu tentang risiko denda yang ditanggung oleh pengarah. Jadi ada yang bertanya, kata puan, apakah risiko apabila kita kata kita jadi pengarah syarikat? Sebenarnya tuan dan puan boleh yang terbaik adalah terus merujuk kepada company secretary, kepada setiausaha syarikat. Walau bagaimanapun untuk komuniti, terutama untuk komuniti usahawan, rakan-rakan yang sedang memulakan ataupun sudah pun menjalankan perniagaan, kemungkinan tuan dan puan ada orang kata situasi yang tersendiri yang tidak membolehkan tuan dan puan berbincang secara terbuka dengan company secretary. Tetapi sebaiknya tuan dan puan, apabila tuan dan puan merancang ataupun dilantik ataupun mahu melantik individu-individu berkenaan, individu tertentu sebagai pengarah syarikat tuan dan puan, maka tuan dan puan ambil kira beberapa risiko yang perlu ditanggung oleh semua pengarah. Jadi konteks perbincangan hari ini tuan dan puan adalah untuk syarikat, syarikat PLT dan Sendian Berhad. Syarikat sahaja. Lain-lain tak ada, syarikat PLT dan Sendian Berhad, kerana ini adalah dua jenis syarikat yang biasa digunakan, yang sesuai dalam konteks usahawan, yang mana mereka ini yang membuka syarikat sendiri, membangunkan perniagaan dengan keadaan sumber-sumber yang terhad. Itu adalah konteks perbincangan yang saya bawa. Sekiranya tuan dan puan dalam syarikat corporate ataupun orang kata dalam syarikat MNC terutamanya, ia tidak terpakailah, maksudnya perbincangan ini tak sesuai. Jadi perbincangan yang saya bawa ini sesuai untuk tuan dan puan yang memang seorang usahawan yang membuka syarikat PLT atau Sendian Berhad dan membangunkan syarikat itu dengan perniagaan yang tuan dan puan jalankan. Baik, tuan dan puan, saya terus masuk kepada perbincangan tuan dan puan, kerana perbincangan ini sepatutnya tuan dan puan duduk bersama company secretary dan orang kata dapatkan maklumat daripada mereka dengan lebih lanjut. Sebenarnya apabila kita jadi pengarah syarikat ni tuan dan puan, memang ada dalam akta syarikat, dalam akta syarikat. Sebenarnya saya juga merujuk apa-apa yang saya kongsikan kepada tuan dan puan adalah kepada rujukan, tetapi saya bukanlah company secretary ataupun saya peguam. Saya juga adalah macam tuan dan puan, rakyat Malaysia yang biasa yang menjalankan perniagaan. Jadi sama saja macam tuan dan puan, tetapi alhamdulillah ada orang kata pengalaman dan juga masa yang membolehkan saya menyemak beberapa perkara, sebab perkara-perkara ini juga adalah perkara yang saya gunakan, yang saya aplikasikan dalam pengurusan hal bersyarikat. Jadi apabila kita kata tentang pengarah syarikat ni tuan dan puan, sebenarnya antara tanggungjawab kita adalah memastikan kesemua pematuhan. Maksudnya syarikat dijalankan dengan betul. Antara salah satu tugas kita antaranya adalah memastikan pematuhan itu dijalankan dengan betul oleh pengurusan syarikat. Jadi dia ada dua bahagian. Satu adalah tentang pengurusan dokumen-dokumen syarikat, yang mana memang company secretary, memang tugas company secretary yang akan menguruskannya, tetapi tanggungjawab itu masih kepada pengarah syarikat. Jadi dia punya kita kata tugas ataupun kita kata statutory obligation sebagai pengarah itu, satunya adalah yang melibatkan dokumentasi pematuhan akta syarikat yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang perlu diserahkan dikemaskini di SSM. Dan yang kedua adalah kita punya tanggungjawab yang berkaitan dengan akaun. Jadi kalau ikutkan tuan dan puan, sebenarnya kalau tuan dan puan lihat ada dua bahagian ataupun orang kata basic statutory obligation sebagai seorang pengarah syarikat. Jadi kalau syarikat kita tu ada 3, ada 5 orang pengarah, maksudnya setiap seorang itu obligated kepada peraturan ini, terpakai kepada peraturan dan undang-undang ini. Jadi untuk itu tuan dan puan, adalah wajar apabila kita membuka syarikat dan kita melantik diri kita sebagai pengarah syarikat dan kita nak melantik orang lain. Ada yang bertanya kepada saya, boleh tak saya lantik staff sebagai pengarah syarikat?
Jadi kalau dia mencukupi syarat tak ada masalah, tetapi mesti ada pengetahuan tentang risiko-risiko yang perlu diurus. Bermakna itu adalah tanggungjawab kita sebagai pengarah syarikat untuk memastikan ianya dilakukan. Jadi ada dua bahagian. Satu tadi adalah yang berkaitan tentang documentation dan satu lagi adalah kaitan yang berkenaan dengan account. Jadi documentation itu maksudnya apa yang tuan dan puan? Kalau tuan dan puan lihat saya membuka syarikat Sdn Bhd saya sendiri pada tahun 2008 yang pertama, syarikat Sdn Bhd yang pertama pada tahun 2008. Jadi sehinggalah hari ini. Jadi ini adalah orang kata kompilasi pengalaman lah, sebahagiannya kompilasi pengalaman dan juga beberapa perkara yang kita rujuk. Tuan-tuan boleh rujuk kepada atas syarikat sebenarnya dalam section 213 memang ada dinyatakan director's responsibility tu. Dan kemudian kalau tuan-tuan lihat semakkan kepada akta syarikat yang terkini 2016 pun ia masih lagi menyebut tentang section 213 itu. Jadi maksudnya kita mesti comply kepada peraturan itu. Jadi antaranya kita kata apakah kita punya tanggungjawab untuk memastikan statutory document itu mesti ada. Maksudnya dokumen-dokumen yang terlibat dalam pengurusan syarikat yang termaktub dalam akta tu kita kena pastikan. Bukan kita buat, kita pastikan. Sebagai pengarah kita pastikan. Yang buat tu company secretary. Antaranya tuan-tuan puan adalah dokumen yang melibatkan account. Dokumen yang melibatkan account. Untuk submission, company secretary yang akan buat tuan-tuan puan. Untuk syarikat, company secretary akan buat kalau Sdn Bhd. Kalau PLT, compliance officer. Untuk syarikat dua ni je yang biasa usahawan guna, dua ni sahaja. Jadi kemudian tentang annual returns. Annual returns ini submission dia juga setiap tahun. Jadi tuan dan puan kita sebagai pengarah kena pastikan yang buat memang company secretary. Kalau macam accounts tu maksudnya kita kena pastikan accounts tu siap dan dibuat serahan serahan supaya company secretary dapat buat submission tu tadi. Dan juga apabila kita ada notis-notis pertukaran. Contoh kita tukar director, contoh kita tukar secretary ataupun kita kata kita tukarlah alamat perniagaan. Semua ini mesti dikemas kini. Jadi kita kena pastikan maklumat itu dikemas kini. Yang akan buat tu company secretary. Tugas kita sebagai pengarah kena pastikan itu dilakukan. Kemudian ia melibatkan notis pertukaran pejabat lah. Contoh kalau kita berpindah, katalah kita berpindah dari Wangsa Maju kita berpindah ke Sungai Petani Kedah contoh. Jadi bila berpindah itu registered office tu berpindah, maka perlu update maklumat ini diserah simpan lah ke SSM dan semua ini dilakukan oleh company secretary. Jadi tuan dan puan memanglah itu kerja company secretary, tetapi kita tak bolehlah cakap company secretary tak buat kerja, company secretary tak buat kerja, tidak, kerana itu adalah sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab pengarah syarikat. Kalau ada 3 pengarah sebenarnya denda-denda ini akan jatuh kepada semua pengarah, setiap seorang. Kalau kita kata risiko, setiap seorang pengarah itu ada risikonya menanggung risiko yang sama. Di antara di atas pengurusan dokumen syarikat. Okey, apa kaitan pula dengan akaun Apa kaitan dengan akaun? Untuk syarikat Sdn Bhd, setiap tahun penutup penutup akaun syarikat berkenaan mesti ada submission mesti ada submission untuk akaun yang sudah diaudit. Jadi company secretary akan buat submission itu, tetapi kalau pengarah tidak memastikan semua tu laporan tu ada dan lengkap dan siap dan diaudit, macam mana company secretary nak buat submission? Dia tak boleh buat kerja dia. Jadi siapakah yang mesti memastikan bahawa akaun syarikat itu sedia ada, siap itu tadi? Pengarah yang bertanggungjawab. Jadi pengarah perlu pastikan adanya accountant yang dilantik. Kalau bukan accountant luar, mungkin ada staff yang memang bertaraf accountant yang boleh buat. Jadi itu semua adalah antara tugas pengarah syarikat untuk pastikan. Kalau pengarah syarikat sudah beri mandat kepada CEO, maka CEO syarikat itulah yang buat keputusan untuk memastikan perkara-perkara ini berlaku. Masih pengarah yang bertanggungjawab. Bukan CEO. Kalau kata CEO tak buat semua tu, maksudnya masih pengarah yang kena denda. Kita tak boleh nak kata inilah CEO tak bekerja, inilah CEO tak buat kerja, tak boleh. Dia masih jatuh kepada pengarah. Jadi antaranya adalah tentang akaun ini yang menunjukkan profit and loss-nya, yang menunjukkan balance sheets-nya, yang menunjukkan director's report-nya, yang menunjukkan auditor's report-nya. Jadi semua tu kena ada. Yang ini adalah standard tuan dan puan. Jadi apabila perkara yang standard ini, biasanya tuan dan puan, apabila kita buka syarikat, company secretary akan advise benda tu. Kalau company secretary tak advise, maka kalau dia tak bagi tahu, maka kita sebagai pengarah yang akan tanya.
Jadi bila mula buka syarikat, lantik pengarah. Dalam video terdahulu kita dah sebut, kita dah bincang tentang bagaimana kita lantik pengarah tu tadi. Adakan satu sesi perjumpaan ataupun sesi mesyuarat. Dia tak akan lama. Dia kadang-kadang dalam sejam saja pun company secretary dah cukup untuk buat penerangan. Kumpulkan semua pengarah. Jadi perkara-perkara ni kita tak boleh tunggu. Company secretary tak cakap pun, company secretary tak cakap pun. Tak boleh, kerana kita adalah pengarah syarikat. Syarikat itu adalah di bawah tanggungjawab kita sebagai pengarah, bukan company secretary. Jadi kita kena pastikan perkara-perkara itu perlu ada. Jadi tuan dan puan, kalau tuan dan puan tanya apa sebenarnya directors punya responsibility, sebenarnya kalau kita semak dalam mana-mana bahagian, nampak macam senang. Nampak macam senang. Dia kata dia kata seorang pengarah mestilah cukup umur. Jadi peraturan tu sangat mudah untuk jadi seorang pengarah. Mestilah cukup umur, mestilah latar belakangnya tu bersih, dia tu bukanlah penjenayah, tak ada kes bankrupt, tak ada kes rasuah. Kemudian dia mestilah orang yang ada kemahiran, yang ada knowledge, skills and experience. Nampak macam mudah. Jadi kita rasa semua orang layak. Tetapi tuan dan puan, sebenarnya expectation to perform duties, itu sebenarnya yang lebih penting. Di mana duties itu mestilah dengan satu orang kata reasonable care, skills and diligence. Jadi dia kena tahu. Kalau dia sendiri tak tahu macam mana rupa laporan keuangan sebuah syarikat, macam mana tuan dan puan nak lantik dia jadi pengarah? Jadi sama macam diri kita sendiri. Kita ni pengarah syarikat, tetapi kita tak pernah tengok laporan keuangan, jadi macam mana? Itulah yang saya kata kita perbaiki, kita baiki sistem pengurusan bisnes kita. Bila kita buka syarikat, kita akan jadi pengarah syarikat tu. Secara realitinya macam itu. Kita buka seorang, kitalah jadi pengarah. Kita buka 2 orang, kitalah jadi pengarah. Realitinya macam itu. Jadi apabila kita dah tahu realitinya macam itu, kita kena urus. Supaya risiko itu dapat risiko yang buruk tu dikurangkan. Kadang-kadang kita tak boleh lepas tuan dan puan. Kadang-kadang memang ada denda, tetapi janganlah sampai denda tu 13,000, 30,000 sampai banyak sangat. Sepatutnya tidak begitu. Kalau denda pun yang berpadanan, sebab ada kalanya memang ada kesilapan yang kita terpaksa tanggung lah. Mungkin ada lambat, dokumen kita dapat lambat, jadi kita terpaksa buat submission lambat. Mungkin akan ada keadaan itu, tetapi tidak boleh denda itu sampai banyak. Kerana tuan dan puan, apabila denda dia ada 2. Pengarah pun kena denda, syarikat pun kena denda. Contoh, kalau dalam tahun itu kita punya syarikat closing account bulan Julai. Contohnya bulan Julai. Dia biasa bulan Julai dia akan bagi satu tempoh masa lagi. Sekitar 6 bulan macam itu, dia akan bagi masa lagi untuk kita buat submission. Jadi kalau dah lambat sangat tu, setiap kali lambat itu dia akan ada amount yang incurred tu. Lagi lambat, lagi banyak denda. Jadi denda itu datang kepada 2. Denda kepada pengarah itu secara individu, setiap satu pengarah tu dia denda, dan juga denda kepada syarikat. Syarikat tu pun kena denda. Jadi rugi company tuan dan puan hanya membayar denda sahaja. Dan kebiasaannya pengarah pula ambil keputusan supaya syarikat yang bayar denda. Pengarah tak nak bayar denda. Jadi maksudnya semua denda-denda ditanggung oleh syarikat sepenuhnya. Itu realiti yang banyak berlaku di kalangan SME. Jadi tuan dan puan, apabila kita kata nak lantik pengarah, lihat betul-betul. Kita lantik suami kita jadi pengarah, isteri kita jadi pengarah, ayah kita jadi pengarah, mak kita jadi pengarah. Dengan keadaan kita mesti tahu risikonya. Kalau kita tahu, alhamdulillah, no problem. Jadi kita kena uruskan. Tapi kalau kita tak tahu, bahaya. Kalau kita tak tahu, bahaya. Tiba-tiba tengok rekod kewangan isteri kita ditahan. Dia nak buat bisnes, dia nak buka perniagaan, nak buka satu syarikat SSM, dah tak boleh. Rupa-rupanya nama dengan syarikat kita masukkan nama dia tu sebagai pengarah itu sudah dalam kategori blacklist. Itu boleh berlaku, disenarai hitamkan oleh SSM, boleh berlaku tuan dan puan. Jadi kalau tuan dan puan nak buat rujukan lanjut, saya sarankan tuan dan puan bercakap terus dengan company secretary, atau kita buat sendiri rujukan ringkas, kerana kita kata akta syarikat tuan dan puan sebenarnya boleh Google dan boleh download sendiri, tetapi nak faham tu susah sikit lah, sebab itu semua ayat-ayat peguam, ayat-ayat legal, ayat-ayat legal. Jadi mungkin kita tak ada kefahaman itu. Jadi secara ringkasnya, tugas dan tanggungjawab kita ini sebagai pengarah mesti memastikan pengurusan syarikat itu dijalankan dengan betul. Betul tu kalau kita kata apa responsibility kita direct kepada statutory document itu adalah 2 tadi, iaitu pengurusan dokumen syarikat, dan kedua kaitannya dengan pengurusan akaun syarikat. Dia ada kaitan.
Jadi saya dah sebutkan tadi, iaitu untuk yang dokumen tadi kita mesti pastikan bahawa akaun tahunan tu siap diaudit untuk Senyum Berhad, dan kemudian kita kata annual return tu dibuat. Kemudian kalau notis perubahan kepada maklumat syarikat, termasuklah pertukaran alamat, pertukaran registered office tu, pertukaran alamat mesti dibuat. Jadi kita kena pastikan, kena instruct company secretary to make sure that the company secretary do the submission. Kita pastikan company secretary buat submission, dan pada masa yang sama kita kena pastikan semua dokumen-dokumen tu ada, termasuklah laporan keuangan. Laporan keuangan yang melibatkan profit and loss account, yang melibatkan balance sheet, yang melibatkan auditors report, yang melibatkan directors report, yang melibatkan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan syarikat tuan dan puan. Jadi untuk itu tuan dan puan, kalau tuan dan puan masih ada pertanyaan, boleh tak saya lantik anak saya? Sebenarnya umur 18 tahun ke atas sudah boleh jadi pengarah. Tetapi kalau untuk cukai, tax nanti tuan dan puan semak kerana income yang diterima oleh anak di bawah di bawah umur 21 tahun tu, kalau katalah dia umur 18, 19, 20, di bawah umur 21 tahun dia masih dikira pendapatan income kepada parents dia, kepada ibu bapa dia. Jadi tax tu akan kena kena pada ibu bapa dia lah. Jadi tuan dan puan boleh semak yang itu. Boleh lantik anak 18 tahun, 19 tahun boleh. Tetapi kena susunkan macam mana pengurusan tu tadi. Boleh lantik pekerja, boleh. Boleh lantik suami, isteri, orang kata pakcik, makcik, boleh lantik mereka semua jadi pengarah, boleh. Tetapi tuan dan puan, apakah semua individu ini mampu untuk mempunyai pengetahuan, mempunyai kemahiran, mempunyai pengalaman dan boleh mengurus dengan kemahiran yang sesuai sebagai seorang pengarah syarikat. Jadi itu yang tuan dan puan kena lihat, bukan lihat siapa yang boleh jadi pengarah, siapa yang boleh siapa yang setuju nak jadi pengarah, bukan. Tetapi kita mesti lihat siapa yang boleh jadi pengarah tu tadi, yang memenuhi kriterianya tu, kriteria umur, kriteria background, betul lah kan? Tetapi satu lagi kriteria adalah tentang knowledge, skills, experience. Kena cari yang itu. Barulah tuan dan puan, pengarah ini boleh memacu perjalanan dan pergerakan syarikat tuan dan puan ke arah yang lebih maju. Kita nak maju kan? Kita tak nak mundur, kita nak maju je kan? Jadi itulah antara perkara-perkara yang perlu dilihat. Jadi kena lihatlah apakah skill yang ada, apakah experience yang ada, apakah knowledge yang ada di kalangan orang-orang itu yang kita mahu lantik dia sebagai seorang pengarah. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih, dan video ini tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan menonton selepas daripada siaran langsung, tuan dan puan saya juga ucapkan terima kasih, dan boleh ikuti video seterusnya kerana ada lagi beberapa soalan tentang pengarah syarikat yang saya akan kongsikan. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan, pada sekarang ini ramai tuan dan puan perlu pergi ke SSM sendiri bawa IC untuk semak status denda-denda atas nama tuan dan puan sebagai pengarah, atau tuan dan puan terus boleh minta company secretary buat semakan. Ada charge lah tu. Okey. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan selamat maju jaya, dan semoga semua urusan kita akan dapat berjalan dengan lancar. Rancangan-rancangan kita akan dapat disusun dengan baik, insya-Allah. Jadi untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum.